forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu SPRM buka kertas siasatan dakwaan PN terima dana wang judi. Okey, mari kita baca sedikit kat harian Metro ni. Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM sudah membuka kertas siasatan untuk meneliti dokumen yang diterima dalam satu aduan berhubung dakwaan Perikatan Nasional menerima dana judi ketika pilihan raya umum sebelum ini. Pengarah kanan siasatan Datuk Seri Hishamuddin Hashim mengesahkan bahawa siasatan menyeru sedang dijalankan, termasuk mengenal pasti dan menyiasat latar belakang syarikat-syarikat yang dinyatakan dalam aduan. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia kena komen macam biasa. Mana sekarang ni saudara, yang saya baca catatan daripada MyTV Online mengatakan seperti kata orang tertua, saudara, orang tertua pesan, sarang tebuan jangan dijolok. Rupanya sekarang ni bila mereka telah menjolok, buruh padahnya saudara. Kerana terlalu gairah untuk membuktikan kononnya Perikatan Nasional ini adalah sebuah gabungan yang bersih. Pemimpinnya gairah saudara. Memainkan isu dana judi sebagainya. Saudara, akhirnya kesannya saudara, akhirnya dalam jawapan bertulis di Parlimen, Datuk Seri Azlan menyatakan pihak SPRM waktu itu tidak membuka siasatan. Tetapi yang terkini, ini mengikut laporan MyTV Online, Pengarah Kanan Siasatan SPRM Dr. Hishamuddin Hashim mengesahkan satu kertas siasatan sudah dibuka untuk menyiasat isu berkenaan. Ia sebagai susulan daripada bukti baru yang diperolehi dari seorang ahli perniagaan, Rashdan Yusof, pada 30 Mei lalu. Rashdan mendakwa beliau mempunyai bukti kukuh yang mengaitkan Perikatan Nasional dengan syarikat judi. Jadi, beliau telah membuat laporan kepada SPRM dan meminta supaya SPRM menyiasat apakah dana judi tersebut hanya diterima dan digunakan hanya oleh PBM sahaja, atau ianya dikongsi bersama-sama dalam kumpulan mereka, termasuklah Parti PAS. Jadi sebab itu jangan menjolok sang tebuan, jangan kata diri itu bersih. Tunggulah. Setelah rupanya semalam, ini semalam bergeduduk di Parlimen. Ahli-ahli Parlimen, mewakili parti pembangkang tak mahu. Mereka tidak mahu laporan daripada Jabatan Audit Negara dibincangkan ataupun dibahaskan di Parlimen. Saudara, kerana antara yang disebut dalam laporan tersebut, saudara, adalah isu tentang 500 buah ventilator yang ditempah oleh Kementerian Kesihatan dengan bayaran pendahuluan. Bayaran pendahuluan bukan bayaran sepenuh, saudara, 30 juta ringgit. Jadi yang peliknya, pembekal hanya dapat menyerahkan 136 unit saja. 130 unit saja daripada yang ditempahlah 500. Bayar awal dah dibayar 30 juta. Yang datang cuma ada 136 unit. Dan dari 136 unit itu saja, hanya 28 unit saja yang boleh digunakan. 108 lagi rosak dan tak boleh digunakan. Artinya, barang-barang yang tak berguna sampai ke negara kita. Jadi, daripada 108 yang rosak, 15 ventilator saja yang boleh dipulangkan kepada pembekal. Sementara 93 unit lagi tidak boleh dikembalikan kerana tidak ada dokumen perolehan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia kepada pembekal, kerana ia dibuat di bawah tata cara perolehan darurat. Itulah puncanya. Itu antara satu saja. Ada banyak lagi. Isu-isu bagaimana pembelian dan sebagainya. Itu antaranya. Jadi, sebab itulah kita mengatakan, mereka jangan kata diri mereka bersih. Sebab itu mengelupu semalam. Saya melihat bagaimana ahli-ahli Parlimen, terjerit, terpekik, terlolong. Mereka tak mahu bagi alasan kononnya tidak ada pernah berlaku, tidak ada dalam peruntukan undang-undang, macam-macam lah. Mereka mengelak. Sebagaimana kata Datuk Azalina Osman, ini dilakukan semata-mata untuk kita mengkaji di mana silap kita. Sebab wang yang dibelanjakan itu bukan wang mereka, ini wang rakyat. Dan wang itu diperolehi melalui dalam musim darurat yang tidak mendapat kelulusan Parlimen. Jadi selepas digunakan, bila tidak lagi darurat, maka ia hendaklah dibentangkan di Parlimen. Ini tidak dilakukan, sebab itu
maka apa laporan dalam pada juru audit ataupun ketua audit negara itu perlu diambil kira. Sebab selepas darurat tidak ada pembentangan daripada jumlah wang itu secara terperinci. Tidak ada. Main sebut kita dah pakai ini, kita gunakan tu, bukan wang ini, bukan wang rakyat, itu tidak ada perincian. Jadi yang terbaik adalah melalui pendedahan oleh Jabatan Audit Negara. Itu baru 2020. Belum lagi 2021. Ada lagi, saudara. Sebab itu mereka sebenarnya tidak mahu. Bila sudah ada perbincangan, sudah ada perbahasan di Parlimen, tentulah laporan berikutnya akan dibincangkan lagi. Banyak lagi kepincangan. Saya, itu gambarannya kenapa mereka cuba untuk mengelak agar kertas laporan Jabatan Audit ini tidak dibahaskan. Saudara, sebab bila saya tengok alamak daripada 500 yang dipesan, saudara, wang tempahan awal 30 juta. Artinya ada lagi. Dia bila dia minta tu 500 unit, wang pendahuluan ataupun dia punya depositnya 30 juta. Artinya kalau ada deposit, ada lagi. Berapa ratus juta? Wallahualam bisawab. Kemudian daripada 500 yang dipesan tu, yang dapat cuma agak pelik saja, 136 unit saja. Dari 136 unit itu, hanya 28 sahaja yang boleh digunakan. 108 lagi tak boleh pakai. Mereka beli busuk buruk. Maknanya servis, mereka ni beli busuk buruk, besi buruk ke? Itu keadaannya, saudara. Dan daripada 28 unit ini, daripada 136 itu, cuma 28 yang boleh digunakan. Yang lain semua rosak. Nak dipulang balik kepada pembekal, tak boleh. Kerana pembelian itu kononnya dibuat secara oleh Kementerian Kesihatan. Waktu itu bukan Menteri Dr. Zaliha, orang lain, saudara. Dan waktu itu, bila pembelian itu dibuat, maka wang itu tak boleh nak dikembalikan. Sebab itu mereka tak nak terima. Berapa unit? Saya 93 unit saja. Daripada 108. Bayangkanlah, saudara, bagaimana wang negara dilaburkan, dihancurkan begitu saja. Ini bukan duit mereka, ini duit saya, duit saudara semua. Kita sebagai pembayar cukai, saudara. Wallah, apalah jadi pada negara. Sebab itu, apa yang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini, beliau menekankan tentang tata kelola. Memang, dalam saat dia nak memperbaiki ekonomi, yang ini perlu diselesaikan dulu. Soal ketirisan, soal rasuah, ini yang paling penting. Soal kroning, KKN ini. Kalau ini semua dapat dibendung, maka adanya unjuran hala tuju yang baru, mudah terlaksana. Tapi kalau tidak, selagi ada korupsi, selagi ada kroni, buat macam mana pun tetap tiris dan tidak mencapai kejayaan. Fadilah Abdul, apa kata saya tak nak cakap campur itu. Kita tunggulah. Kerana selepas ini tentulah kertas ini setelah dibincangkan di Parlimen, maka menteri yang bertanggungjawab akan menghantar kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Berjawablah anda. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Ya, kita semua tahu masa PRU 15 baru ni, kita melihat PN begitu mewah sekali dengan bendera ke, dengan macam-macam lah dia orang punya kemewahan masa PRU 15 itu, dengan dia orang membayar TikToker-TikTokernya. So, kita berharap SPRM menyiasat dengan sepenuhnya dan mendakwanya, kerana Pek Anwar Ibrahim juga ada mengatakan benda ini ada dana judi yang diterima oleh mereka. Oleh itu, kita minta SPRM menyiasat sepenuhnya mereka ini, PN ini, supaya tidak terlepas lagi. Okey, mari kita terus menyokong kerajaan bodoh dan Pek Anwar Ibrahim. Assalamualaikum dan jumpa lagi.